Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bercakap tentang gaya bahasa dalam puisi. Sebenarnya gaya bahasa ni suatu elemen yang sangat penting, sangat-sangat penting dalam pembinaan sesebuah puisi, sama ada oleh penyair yang sudah lama menulis ataupun apatah lagi untuk calon-calon penyair. Kadang-kadang kita terlupa bahawa, bukan terlupa sebenarnya, tetapi mungkin kurang dititik beratkan bahawa gaya bahasa ini sangat-sangat penting dalam pembinaan sebuah puisi. Sama ada puisi itu berjaya, maksud berjaya di sini sama ada memberi kesan kepada pembaca ataupun sebaliknya. Kadang-kadang kita nak menyampaikan sesuatu perkara itu kita perlu sesuai dengan gaya bahasa. Secara umumnya gaya bahasa ini kita ada 4 kategori, ya. Apa dikatakan sebagai juga disebut sebagai majas ataupun bahasa figuratif, iaitu figurative language, majas. Kategorinya seperti gaya bahasa penegasan, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa sindiran, gaya bahasa pertentangan. Keempat-empat jenis ini kita boleh bezakan kalau kita melihat bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu isi atau satu subjek kepada pembaca menggunakan gaya bahasa yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang kita tidak perasan ataupun juga mungkin kadang-kadang kita terlupa untuk memperhalusi apakah gaya bahasa yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca, supaya pembaca juga akan dapat merasa kesan. Yang pentingnya puisi ini apabila disampaikan kepada pembaca mendapat kesan tertentu. Mungkin setiap pembaca mempunyai kesan-kesan ataupun emosinya yang berbeza daripada pembaca-pembaca yang lain. Mungkin seorang ini akan menikmati emosi yang begini, yang seorang lagi akan begini. Sebab itu puisi ini dia memberikan banyak kesan, walaupun amanatnya, mesejnya mungkin hanya satu saja, tapi emosi yang terkandung di dalam puisi itu memiliki pelbagai peringkat atau pelbagai tahap-tahapnya. Secara mudahnya, kalau kita nak bercakap tentang gaya bahasa dalam puisi ini, dia berbeza daripada prosa atau cerpen atau novel, sebab dia ada sesuatu istilah kita katakan sebagai penyimpangan makna yang disengajakan. Maksudnya bagaimana? Dalam menulis puisi ini, saya percaya bahawa ini mungkin tahap-tahap yang awalnya saya tidak bahawa percaya bahawa tulis saja apa saja yang kita rasakan, tetapi apabila melihat kemudian dalam beberapa waktu, saya sangat percaya bahawa menulis puisi itu menggunakan gaya bahasa itu melalui 3 peringkat yang sangat penting. Yang pertama, apa yang dikatakan sebagai reality. Ya, reality. Nanti saya akan beritahu apa itu reality. Kemudian yang keduanya sebagai asumsi. Apa itu asumsi? Dan ketiganya sebagai falasi. Ya. Reality maksudnya sesuatu yang nyata lah, kenyataan. Reality. Asumsi ni maksudnya pendapat, sangkaan, telahan, ataupun sangkaan ataupun apa yang dirasakan oleh penyair ataupun pembaca. Yang ketiga, dia panggil falasi. Dan saya fikir yang tahap ketiga inilah sebenarnya yang dituntut dalam puisi. Ya? Yang dituntut dalam puisi, walaupun dari segi pemanaannya falasi itu mungkin penyimpangan, penipuan, pembohongan. Tapi itu pembohongan yang di dalam konteks puisi, bukan dalam konteks di luar puisi. Sebenarnya puisi memerlukan pembohongan atau penyimpangan ataupun penipuan yang begitu. Maksudnya bukanlah penipuan yang saya kata di luar tadi. Sambil contoh paling mudah kali, ya. Dia kata reality tadi, apa? Reality. Kita melihat tentang keindahan ataupun tentang kecantikan. Kita ambillah contoh seorang budak, katakan. Budak itu cantik. Okay? Itu reality. Saya melihat cantik, anda melihat cantik, si A melihat cantik, B melihat cantik, dan sesiapa saja melihat cantik. Itu reality yang tidak dikaitkan dengan apa-apa. Ya? Kemudian kepada keduanya, asumsi. Asumsi mana tanggapan ataupun sangkaan ataupun agakan. Budak itu cantik kerana mungkin mak bapak dia cantik. Itu anggapan si A. Mungkin anggapan saya, budak itu cantik kerana dia makan bedak. Yang ketiga, pembaca ketiga, budak itu cantik kerana mungkin dia ada kocang sikit ke, kan, dia ada bunga-bunga dekat kepala dia ke, dia nampak cantik. Tapi itu tidak diperlukan dalam puisi secara dasarnya ataupun secara
sesungguhnya itu tidak perlu dalam puisi. Puisi itu dia harus menyimpang untuk memberi fikiran yang lebih besar kepada para pembaca, walaupun sesuatu yang diingin dia sampaikan sesuatu yang kecil tapi akan memercikkan makna yang besar. Yang tadi saya sudah cakap tentang reality tadi, kemudian asumsi. Yang ketiga, yang inilah saya percaya bahawa gaya bahasa sebegini yang dituntut oleh puisi, itu falasi. Tadi kita cakap reality, budak itu cantik. Okay? Yang kedua tadi tentang asumsi, budak itu cantik kerana mungkin mak bapak dia cantik. Tapi yang ketiga, falasi ini, budak itu cantik kerana dia rajin membasuh pinggan selepas makan. Apa kaitannya dengan dia cantik? Jadi maknanya dalam puisi ini dia harus memberikan satu penerapan ataupun satu makna yang lebih besar kepada pembaca. Kerana setiap pembaca mempunyai pengalaman tertentu, kesan yang tertentu. Bahawa bila kita bercakap tentang puisi, kita bercakap menulis sebuah puisi, saya teringat apa yang dikatakan oleh John Steinbeck. Walaupun ini dia seorang novelis, tapi saya sangat-sangat suka apa yang dikatakan. Apabila menulis, anda tumpukan kepada seseorang, bukan kepada 1000 orang. Maknanya sesuatu itu yang kita buat sesuatu, kita tumpukan kepada sesuatu yang kecil, tetapi dia memberi makna yang sangat besar. Kalau kita menumpukan sesuatu yang sangat besar, kadang-kadang kita takut dia akan menjadi mengecil. Tapi kalau kita bermula dengan kecil, insya-Allah dia akan menjadi yang besar. Tetapi kalau kita bermula dengan besar, dia untuk menjadi kecil itu agak sukar. Jadi maknanya, apabila kita bercakap tentang gaya bahasa, dia ini mempunyai setiap penyair, atau calon penyair dalam konteks ini mungkin, ya saya tak nak bercakap dengan penyair hebat-hebat kan. Saya ingin berkongsi dengan anda yang mungkin berminat jinak dengan puisi. Maka bagi saya adalah satu, apabila kita cakap tentang gaya bahasa, kita perlukan keberanian. Maksud keberanian bagaimana? Bukan makna kita berani kita bercakap sesuatu yang orang mungkin kita rasa sangat sedap pada pendapat kita, tetapi pada orang lain kita rasa mungkin tak sedap. Tapi jangan ada anggapan bahawa aku tulis ni orang tak faham, aku tulis ni mungkin sesuatu yang gaya bahasa ni tidak dipakai orang. Tak dipakai orang, itulah bagi saya iaitu yang terbaik. Itu pada peringkat awal. Pada maksudnya apabila kita bercakap tentang gaya bahasa ni, dia mempunyai satu ciri yang khas pada seseorang penyair, kepada seseorang calon penyair, kepada seseorang pengarang. Kerana puisi ini dia memberi satu sentuhan ataupun sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kita. Ini sesuatu sangat dekat dengan kita. Dan secara mudah ni saya ingin ulangi satu contoh yang sangat mudah. Puisi ini sesuatu sangat mudahnya, sesuatu yang tidak kita bualkan di kedai kopi. Sesuatu yang kita tidak borakkan dengan kawan-kawan kita, sesuatu yang tidak kita sembangkan dengan kawan-kawan kita di kedai kopi, di tepi jalan atau semasa kita berjumpa. Ya? Puisi ini lain. Ya? Contoh begini. Contohlah saya beri contoh. Kita sudah lama tak jumpa kawan kita. Ya. Wajah kau kulihat seperti bulan mengambang. Ya. Itu mungkin orang kata kita gila kan. Tapi dalam konteks puisi, ini sesuatu yang benar. Tapi kalau kita di kedai kopi dengan kawan kita, lama kita tak jumpa. Wajah kau aku tengok beberapa tahun dah seperti bulan mengambang. Kan? Sesuatu yang sangat berbeza. Jadi apabila kita bercakap tentang puisi ini, dia mesti berbeza daripada kita percakapan kita sehari-hari. Bukan bermakna sesuatu yang kita cakap itu sesuatu yang kata jauh sangat daripada menyimpang daripada apa yang kita fikirkan atau yang kita bual kepada sehari-hari. Tetapi dalam puisi dia menuntut satu penyimpangan, bukan hanya penyimpangan makna, dia hanya banyak penyimpangan yang lain yang harus kita fikirkan. Contohnya lagi seperti kalau kita bercakap tentang, contohlah kita bercakap tentang keindahan, tentang kekayaan, tentang kebahagiaan. Kalau kita tidak menguasai gaya bahasa ataupun kita bercakap bahawa kita ingin menjadi seorang penyair, katakan kita ingin menulis sebuah puisi, tapi kita bercakap contoh begini, kekayaan itu tidak terletak pada harta. Itu sudah banyak kita dengar, itu tahun-tahun selepas merdeka, sebelum merdeka pun ada. Kebahagiaan itu bukan kepada rupa, kebahagiaan itu atau kekayaan itu bukan kepada pandangan manusia. Itu kan lain kan. Jadi walaupun itu mungkin boleh anda menjadikan sebuah puisi, sebuah sajak,
Tetapi cuba gunakan, apabila kita menulis puisi, kita bukan hanya penyimpangan daripada fikiran kita, penyimpangan pada imej-imej yang kita gunakan. Bagaimana sesuatu, seperti saya kata tadi, John Steinbeck kata, sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Sambil ambil contoh pada puisi Umar Khayyam, Rubaiyat Umar Khayyam, ada satu buah puisi, sebagai satu contoh, sebagai satu contoh. Dia, bagaimana dia nak menggambarkan keindahan, bagaimana dia nak menggambarkan kebahagiaan, bagaimana dia nak menggambarkan kekayaan. Ya. Imej-imej yang digunakannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat orang tak pandang pun kadang-kadang. Kadang-kadang orang tak pandang pun imej-imej yang digunakan. Mungkin barangkali sesuatu yang biasa, tapi bagaimana dia menggambarkan bahawa imej yang kecil itu memberikan sesuatu sangat-sangat besar. Contoh begini. Ada satu puisinya dalam puisi dalam rubaiyatnya, rubaiyat Umar Khayyam tu. Lebih kurang begini bunyinya. Berikan aku secawan kopi, sepotong roti, dan juga sepotong puisi, dan kita hanya berdua. Oh, alangkah bahagia dan kayanya kita mengalahkan sebuah kerajaan dengan segala khazanah. Nampak tak? Maksudnya dia menggunakan kopi saja. Kopi, ya, roti, puisi. Tapi yang pentingnya apa? Berdua jadi. Dengan orang yang disayang ke, sama ada dia punya suami ke, dia punya isteri ke, atau pasangan dia, ataupun dengan pencipta dia. Maknanya bila berdua itu, manusia itu tidak akan boleh hidup seorang, secara logiknya kan. Walaupun dia tak ada pasangan, tapi pasangan dia ada yang lain adalah yang menjadikan dia. Maknanya dalam bila berdua itu sangat-sangat bahagia, sangat-sangat kaya. Apabila dia berada bersama dengan orang yang disayang, apabila hanya berdua, dan mungkin juga dia berada hanya dengan Maha Penciptanya, berdua saja, ya, dia dengan Maha Penciptanya, itulah kebahagiaan, itulah kekayaan, ya, melebihi daripada apa dikata tadi, kerajaan dan segala khazanah. Maksudnya dalam gaya bahasa ini, dalam puisi ini, kita melihat perbandingan. Itu yang dikatakan sebagai majas tadi. Majas bukan hanya pada kita melihat sesuatu menyimpangkan makna, tetapi kita melihat imej itu memberikan satu suntikan perasaan, emosi kepada sajak itu sendiri. Ya? Kita jangan mengharapkan bahawa pembaca akan mendapat kesan atau emosi yang kita inginkan kalau kita punya bahasa dalam sajak kita tidak sampai kepada untuk menjentik takkulannya atau menjentik kognitif pembaca. Jadi gaya bahasa itu sangat penting. Biarlah orang kata untuk mula-mula, bagi khususnya lah untuk calon-calon penyair ataupun calon-calon penulis puisi, okay? Jangan takut. Keberanian itu sangat penting dalam untuk anda membina sebuah puisi. Kadang-kadang banyak yang tak jadi sebenarnya, ya? Banyak yang tak jadi. Ini mungkin pengalaman zaman-zaman saya dulu lah. Zaman saya, kenapa hanya beberapa orang saja yang timbul kan? Yang lain semua malas nak tulis puisi lagi. Ya? Sebab apa? Sebab takut. Kalau aku tulis ni kan orang tak faham. Memang pun. Kalau dulu masa saya mula-mula menulis pun saya kata tak faham tu lagi bagus. Kan? Sebab itulah puisi. Tak faham maksudnya bukanlah kita nak menyeksa masa. Sebab dalam ribuan pembaca itu, kita dapat seorang dua orang pembaca pun cukuplah. Apa seperti kata Steinbeck tadi. Saya sangat suka apa yang dikatakan dia. Mungkin itu dalam proses dia menulis novel, tapi bagi saya sangat relevan juga dalam kita menulis puisi. Jangan sesuatu yang sangat besar kita tulis, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Biar kita menulis sesuatu yang kecil, tapi memberikan makna impak yang besar. Sebab itu gaya bahasa itu sangat penting. Gaya bahasa itu menjadi satu kekhususan pada penyair, pada pengarang itu sendiri. Pada mulanya mungkinlah kita boleh terpengaruh dengan mungkin gaya-gaya bahasa penyair-penyair yang awal-awal, penyair-penyair yang kita kagumi. Setiap bagi saya itu proses, sebenarnya itu proses sebenarnya. Tapi apabila lama-kelamaan kita sebenarnya ingin memiliki diri kita sendiri, betul tak? Kita ingin memiliki kita punya sendiri. Katakanlah sesuatu, ada benda sesuatu, kan? Kemudian pada mulanya kita hanya menumpang pada orang saja. Tapi lama-kelamaan kita ingin memiliki diri sendiri, memiliki sesuatu yang kita punya sendiri. Jadi gaya bahasa ini sebenarnya dia tidak tumbuh secara otomatik, tidak tumbuh secara yang 1 tahun, 2 tahun menulis dia sudah mempunyai satu identiti je. Tidak. Dia akan melalui proses. Dan percayalah bahawa proses itu bukan sesuatu yang kadang-kadang susah juga nak cakap kan. Kadang-kadang dia ada penulis itu dia
di dalam mungkin 1 tahun 2 tahun dia sudah jumpa dia punya identiti ni, sudah jumpa. Tetapi mungkin dalam ada juga penulis sampai 5-6 tahun sampai 10 tahun pun tak jumpa. Dia masih meniru apa yang digunakan oleh penyair-penyair lain. Tapi itu bukan satu masalah. Bukan satu masalah. Tapi ya sebenarnya gaya bahasa ini sangat penting. Kalau bagaimana kita nak bercakap tentang sesuatu yang besar pun, sesuatu yang kita nak menyedarkan orang, itu seperti perang dan sebagainya kan, itu sesuatu yang besar dengan harapan kita orang ingin tahu, orang dapat berkongsi dengan kita. Tapi kalau gaya bahasa kita sesuatu yang tidak sesuai dengan subjek atau isi yang kita ingin sampaikan, dia agak sukar untuk diterima oleh pembaca. Kerana tapi bagi saya lah, untuk calon-calon penyair, saya ingin tekankan bahawa perlu ada keberanian. Perlu ada keberanian. Keberanian itu pun mesti ada tempatnya lah. Jangan tak berani tak bertempat. Keberanian itu disertai dengan dia mesti buat membaca juga lah. Saya tak percaya kalau orang nak menulis puisi dia tak membaca. Dia tak boleh bergantung pada dia tengok semut dia tulis puisi. Itu mungkin itu anugerah Allah. Saya ingat itu anugerah yang sangat besar lah. Dia mesti membaca juga. Tak kira dia membaca puisi atau membaca buku-buku lain, buku pengetahuan yang lain. Bagi saya itu sesuatu yang sangat ajaib lah kalau dia kata aku tak pernah membaca pun tapi aku boleh menjadi penyair. Itu saya sebut. Jadi maksudnya gaya, selain kita bercakap tentang pemikiran, kadang-kadang dalam puisi itu saya percaya dalam puisi kadang-kadang tak perlu cakap pemikiran pun. Kalau gaya bahasa kita bagus, ya, dia akan tumbuh pemikiran. Betul? Percaya tak percaya? Ya. Kalau kita gaya bahasa kita betul, gaya bahasa kita bagus, pemilihan kita kata kita bagus, pemilihan imej kita bagus, dia secara automatik akan menimbulkan pemikiran. Ya. Contoh gini saya nak kata. Ini contoh paling mudah lah. Contoh nenek moyang kita berapa bijaksana. Ya. Kita ambil contoh pantun. Ya. Asal ke pantun kan. Ini selalu saya suka ulang-ulangkan, bukan untuk anda, untuk siapa mendengar, untuk diri saya. Saya suka ulang-ulangkan bagaimana telitinya, bagaimana bijaksananya. Ya. Kita tak tahu siapa yang pencipta pantun ni. Kita pun tak tahu. Ya. Contoh, puas sudah ku tanam ubi, nanas juga ditanam orang. Puas sudah ku tanam budi, emas juga ditanam orang. Kenapa digunakan nanas? Kenapa digunakan ubi? Ya? Banyak lagi pokok-pokok lagi, pokok palas pun boleh ke. Kalau nak tengok rima dia kan, nas atau pokok palas ada es hujung kan. Atau pokok ubi kita boleh tahu pokok keladi, pokok langgudi kan, tea juga kan, semua kan. Tapi kenapa pokok ubi dengan pokok ini? Sebab dia ada bercakap tentang budi dengan emas. Budi dengan emas. Nampak tak? Nampak? Ubi hidupnya ataupun isinya di mana? Ubi di dalam tanah. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak kan? Di dalam tanah. Jadi nampak seperti apabila kita relate kan, ataupun kita hubungkan dengan budi kan? Tadi ubi budi kan, dia punya ujung tadi dengan rimah dia ujung kan? Budi dengan ubi, nampak? Budi tak nampak. Budi tak nampak, seperti angin tak nampak apa benda. Lepas tu nanas dengan emas. Emas nampak tak? Emas nampak kan? Nanas nampak kan? Ke atas. Malah nanas ni antara, mungkin kita cakap antara buah yang paling sombong, paling bongkak lah. Ke atas pun ada dia punya tiara, ada dia punya tanjak lagi kan. Itu menunjukkan secara tidak langsung, nampak tak? Secara tidak langsung jadi kita bercakap pemilihan kata, bagaimana kita menundukkan kata, menundukkan kalimat yang ke imej-imej itu. Saya tak langsung dia sudah menyerlahkan pemikiran. Kita tak perlu cakap tentang pemikiran sangat bila kita menulis puisi saya kata. Mungkin bolehlah untuk kita sebagai satu sempadan untuk bagaimana kita nak menulis setakat ini itu kan. Tapi jangan risau sangatlah. Kalau kita sudah menguasai gaya bahasa, menguasai kalimat, menguasai pembendaran kata, menyusun kata-kata itu dengan cantik, dia secara automatik, percayalah insya-Allah, secara automatik dia akan menumbuhkan makna. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.